Alhamdulillah kembali kita bersama lagi menerusi Rampai Pagi ini dan audio seperti yang telah pun kita janjikan bersama ya dalam segmen wawancara kita pada pagi ini, iaitu segmen Sayang Anak. Maafkan saya, Sayang Anak Babu Babah. Dan kali ini membawakan satu tajuk yang telah pun disediakan oleh tetamu kita, iaitu mengenai dengan school refusal, iaitu apabila anak enggan pergi ke sekolah. Dan perkara ini tadi ada sempat kita ni sembang-sembangkan ya, ataupun kita perkatakannya mungkin ada masalah bis kita yang mungkin berhadapan dengan situasi ini. Jadi Atul, pada pagi ini kita jemput ke studio bersama dengan tetamu kita. Bersama tetamu kita di sini iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Dainil Azizi bin Haji Mahadi, iaitu psikologis klinikal yang akan menerangkan mengenai dengan perkara ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, terima kasih ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita ni membincangkan hari ini dalam segmen yang kita ni bawakan, segmen Sayang Anak Babu Babah, iaitu school refusal apabila anak enggan pergi ke sekolah. Jadi tertanya-tanya juga apa sebenarnya school refusal ni. Okey, so jadinya school refusal ni sebenarnya ia perkataan phrase bahasa Inggeris lah untuk maksudnya kalau kita ni translate dalam bahasa Melayu memang kanak-kanak itu tidak mau ke sekolah lah. Okey, jadi sebenarnya kalau kita ni bincangkan tentang kanak-kanak yang tidak mau sekolah ni, ia macam ada dua jenis lah. Selalunya yang kita ni fahamkan kalau kanak-kanak tidak mahu sekolah ni mungkin disebabkan orang itu malas kah ataupun degil kah. Jadinya sebab itu kita ni sebab pasal orang ada malas atau orang merasa degil, jadi mereka tidak mahu ke sekolah. Pasal sekolah itu banyak benda akan dibuatkan. Akan tapi kalau school refusal ni ia macam special sikit, di mana sebenarnya kanak-kanak itu ingin mahu pergi ke sekolah, tapinya apa yang membuatkan mereka tidak dapat pergi ke sekolah itu, mereka mungkin ada ada experience lah emosi yang terlampau, ataupun badan dorang senang sakit olehnya. Ini selalunya disebabkan mereka terasa tekanan lah daripada situasi di sekolah itu. Okey, jadi masalah tertekan ataupun tekanan lah ya yang berlaku biasanya menjadikan alasan-alasan mereka ataupun anak-anak ini untuk tidak mau hadir ke sekolah ya Tuan ya. Baik, jadi mungkin dapat Tuan jelaskan perbezaan iaitu di antara school refusal dan tidak ingin ataupun tidak ingin ke sekolah ni orang biasanya. Mungkin dapat dijelaskan lagi secara rincinya macam mana tu Tuan? Silakan. Jadinya macam saya katakan tadi, kalau school refusal ni, salah satu perbezaan yang paling ketara adalah kanak-kanak itu sebenarnya dorang itu inginkan ke sekolah. Okey, kalau yang tidak ingin sekolah biasa, sebenarnya dorang memang tidak suka sekolah lah. Jadi itu memang salah satu perbezaan yang nyata yang kita dapat bezakan. Jadi pasal kanak-kanak yang ada school refusal ni, dorang mau ke sekolah sebab dorang sebenarnya enjoykan sekolah itu. Okey, tapinya setiap kali dorang kan pergi ke sekolah, masa dorang macam barukan berbaju kah, atau barukan bersedia, mereka akan merasa emosi ataupun simptom fizikal yang kuat lah. Jadi emosi itu kadang-kadang orang terus diam, ada rasa beruri, kadang-kadang sampai ada rasa sakit perut, rasa mual. Tapinya kalau kanak-kanak yang macam mau elak ke sekolah yang biasa sahaja, soalnya reaksi itu selalunya sementara sahaja. Sama simptom fizikal itu ia tidak berapa konsisten. Jadi kalau kanak-kanak yang school refusal ni, kalau ia terpaksa sekolah 5 hari dalam seminggu itu, selalunya dalam 5 hari itu dia akan merasa simptom fizikal itulah. Walaupun kita ni cuba tenangkan, simptom fizikal itu masih ada. Tapi kalau kanak-kanak yang indah mau ke sekolah yang biasa-biasanya, mungkin simptom fizikal itu sudah kita tenangkan, ia akan menghilang lah. Kalau kanak-kanak yang school refusal ni, mesti dorang di sekolah dulu, lepas period 1, period 2, baru tak akan kurang simptom fizikal itu selalunya. Okay? Sama kalau kanak-kanak yang ada school refusal ni, dorang punya refusal itu selalunya akan keluar masa dorang kan bersekolah sahaja. Tapi dalam situasi-situasi lain, dorang okey.
Tapi kalau kanak-kanak yang ada refusal behavior ataupun yang tidak keinginan untuk sekolah yang biasa-biasa, sebenarnya bukan si orang yang mau ke sekolah, mungkin ada benda-benda lain pun yang akan mengeluarkan keadaan ataupun episod refusal itulah. Jadi kadang kalau kita ni suruh orang nyuci pinggan di rumah kali start tiada mau. Tapi kalau kanak-kanak yang school refusal ni, sebenarnya ia hanya tertumpu arah sekolah sahajalah. Jadi artinya tu bukan ianya, mungkin ada penonton kita ni pun agak keliru. Bukan masalah tu bukannya dibuat-buat mungkin ya, bukan ya. Bukan. Ada satu simptom ya sebagai sebab faham. macam ketani juga kan, Ya. kalau ketani punya uri atau rasa tekanan itu tinggi, Timbul ketani tu, pun ada keluar rasa masalah fizikal kan. Faham. So sama juga dengan dorang lah. So bermakna school refusal ni anak-anak yang beremosi. Beremosi. Okey. Jadi apa antara tanda-tanda school refusal yang biasanya dilihat oleh ibu bapa kalau kebanyakannya macam mana tuan? Okey, jadinya kalau simptom-simptom ataupun tanda-tanda school refusal lah yang kita dapat nampak, kita ni boleh pecahkan daripada 3 kategori lah. Salah satunya macam yang sudah saya katakan tadi daripada segi fizikal. Yeah. Jadi mereka akan rasa macam sakit perut, rasa mual-mual, ada dan selalunya kalau ada benda-benda yang berlaku di sekolah, macam contohnya baru sekolah buka kan, sekolah baru buka ataupun kalau ada peperiksaan, habis peperiksaan ke apa semua, soalnya mereka akan ada demam, selesma, ada saja akan berlaku. Ya, betul. Tiap kali ada benda-benda berlaku di sekolah itu. Kadang-kadang walaupun benda tu syok usul ke tani, macam dorang ada school trip. Even benda itu pun kadang-kadang dorang ndak mau sekolah. Bukan pasal ndak mau sekolah, pasal ada perubahan di sekolah itu kali dorang akan sampai rasa mual, rasa demam apa semua. Itu daripada segi fizikal. Yang keduanya yang kita mau lihat juga daripada segi emosi. Selalunya kalau yang benar-benar severe lah, dorang punya emosi itu senang berubah. Kadang-kadang dorang senang menangis, kadang dorang cepat marah, ataupun ada juga kanak-kanak yang dorang rasa takut, ataupun dorang punya emosi itu terlampau kuat sampai dorang itu membeku terpulang. Indah pulang pandai dorang melihatkan apa emosi dorang buat pada masa itulah. Sama ada kalau sudahnya kan sekolah itu start dorang macam manja-manja sama ibu bapa dorang. Yang last sekali daripada sosial dan tingkah laku mereka lah. Jadi kalau daripada sosial dan tingkah lakuan ni, sebenarnya kalau kanak-kanak, kalau ada benda yang berlaku di sekolah, kebanyakan daripada mereka dorang akan mau untuk mengungsikan benda ini sama ibu bapa atau ahli keluarga. Tapi kalaulah anak itu tiap kali ketanikan tanya macam lai tadi apa yang berlaku di sekolah, soalnya dorang akan avoid lah, dorang akan elak untuk bercerita tentang benda itu. Sampai ibu bapa pun indah tahu apa yang berlaku di sekolah, ada kawankah, jadi benda itu dorang akan cuba untuk indah bercerita sama sekali lah. Baik, bila memperkatakan mengenai dengan berlaku perkara ini, mungkin tuan dapat jelaskan. Jadi mengapa perkara ini ianya berlaku pada anak-anak tersebut? Mungkin contohnya mungkin daripada segi emosi kah ataupun macam mana ke, mungkin dapat dijelaskan lagi secara rincinya lah agar penonton kita ni di sana faham ya. Okey, jadi kalau kita ni mau melihat mengapa kanak-kanak itu mengalami school refusal-nya, sebenarnya setiap kanak-kanak yang ada school refusal ni sebab-sebab dorang semuanya berbeza. Jadi terdapat ada pelbagai sebab mengapa school refusal ni berlaku. Tetapi beberapa faktor lah yang selalunya yang saya lihat dalam klinik adalah salah satu daripadanya memang tekanan akademik lah. Jadi sebab kalau tekanan akademik itu mereka kalau sudah dorang masuk dalam tahun 1, tahun 2, dorang akan kena compare sama rakan-rakan yang lain. Jadi kalau mereka sudah sedar yang okey, saya mungkin indah berapa pandai kalau compare dengan kawan saya ni, jadi dorang makin rasa takutlah untuk pergi ke sekolah tu. Itu yang salah satu daripadanya. Yang kedua juga daripada segi masalah sosial. Kalau dorang rasa kalau di sekolah itu dorang ada kawan, dari pukul 7.30 sampai pukul 12.30 itu dorang rasa dorang itu bersendirian. Jadi 5 jam untuk kanak-kanak bersendirian itu sebenarnya mereka boleh rasa tegang lah sepanjang masa dorang di sekolah itu. Tapi bukan saja itu, kadang-kadang kalau ada masalah bully juga.
Itu pun boleh jua. Ataupun kalau masalah sosial di rumah. Kalau di rumah jua dinamik family, keluarga tu macam indah berapa stabil apa semua. Jadi diorang pun ada tenaga untuk menghadapi apa yang diorang perlu hadapi di sekolah tu jua kan. Jadi masalah sosial di rumah sama di sekolah. Okay. Yang nombor 3-nya daripada segi pengurusan emosi. Especially untuk kanak-kanak yang kecil-kecil lah, daripada umur orang 5-6 tahun. Soalnya mereka masih baru kan cuba mempelajari macam mana untuk mengawal emosi. Jadi apabila kalau kita ni lihat je kan, kanak-kanak baru kan start sekolah, dalam the first 2 week, orang memang akan menangis masa kita ni tinggalkan di sekolah tu. Sebab orang baru kan mempelajari emosi. Tapi kalaulah orang pandai mengawal atau manage emosi itu, soalnya diorang akan okey. Tapi kalau kanak-kanak yang pengurusan emosi diorang itu kurang ataupun emosi diorang itu terlalu kuat, jadi soalnya mereka memang akan menghadapi school refusal ni. Okey. Dan yang last sekali adalah apa yang kami panggil neurodivergent. Kalau kanak-kanak itu diorang ada macam autisma ataupun ADHD ataupun masalah pembelajaran seperti disleksia apa semua, ini pun akan meningkatkan lagi risiko untuk diorang menghadapilah school refusal itu. Sebab pembelajaran di sekolah itu atau pergaulan di sekolah itu mungkin lebih susah untuk mereka lah. Ya, Alhamdulillah. Sebetulnya tajuk ini sangat menarik sekali ya, Atul dan juga audio penonton ya, untuk tadi bicarakan, untuk tadi buat orang kupasan dan juga pencerahan ya. Mungkin ada di antara penonton Ketani yang sedang berhadapan dengan masalahnya Atul ya. Jadi Indah tahu sebenarnya ada mungkin barang anggapan bahawa hanya diorang yang berhadapan dengan perkara tersebut. Tapi setelah diberikan penjelasan oleh tetamu kita, sebetulnya perkara ini sering berlaku pada banyak masyarakat juga ya. Tepat sekali. Jadi lingkungan umur kanak-kanak yang biasanya mengalami school refusal ini. Jadi sebenarnya kalau school refusal ini, ia tidak pula mengira umur lah. Sebab ada juga murid-murid yang dalam sekolah rendah, sekolah menengah, walaupun yang dalam universiti juga akan menghadapi. Tapi nama yang kita ni panggil untuk individu yang sudah masuk universiti itu, kali mungkin kita ni dah panggil school refusal lah. Tapinya ia punya simptom-simptom, tanda-tandanya tu, ciri-cirinya tu memang hampir sama. Okey. Jadi ia boleh dikatakan macam ada sindromnya lah. Mungkin kalau kita ni panggil sindrom itu, dia macam ada permasalahan daripada segi klinikal lah. Tapi kalau school refusal ini selalunya kita belum kategorikan dia sebagai klinikal lah, sindrom klinikal. Tapinya Indah mustahil kalau kita ni Indah cuba untuk menolong kanak-kanak atau individu itu, Indah mustahil mereka memang akan masuk dalam golongan yang klinikal lah. Jadi mereka mungkin akan merasa kemurungan, uri yang terlampau ataupun apa-apa sajalah. Bebannya lebih menjadi berat lah ya. Baik. Apakah ibu bapa, sebagai ibu bapa, boleh memaksa anak-anak yang ada masalah school refusal? Okey. Jadi ia punya jawapannya, ia ada 2 level lah tu, dua peringkat lah. Jadi kalau dalam jangka masa yang pendek, memang kami akan sarankan untuk dipaksa sahaja buat pada jangka masa yang pendek. Okay, ini disebabkan bukan saja daripada segi klinikal, memang kanak-kanak yang sudah 5 tahun ke atas memang diwajibkan untuk bersekolah kan. Memang akta sudah diwajibkan bersekolah. Jadi mereka memang perlu pergi ke sekolah. Okay? Akan tetapi sementara kita ni memaksa dorang itu, ibu bapa, pihak sekolah ataupun kalau ada pihak hospital juga terpaksa mestilah cuba untuk memahami apa punca anak tersebut tidak ingin pergi ke sekolah itu. Jadi apabila kita ni paksa dorang, kita ni pun perlu in the background untuk memahami apa faktor-faktor yang membuatkan anak tersebut tidak mau pergi itulah. Okey. Ya. Dan berikutnya kita ingin mengetahui ya, Tuan ya. Jadi apa yang boleh dilakukan ataupun diambil tindakan sebagai pencegahan mungkin ya, khususnya daripada kedua ibu bapa, macam ketika waktu pagi dan ketika
peningkatan emosi diorang itu terjadi? Macam mana? Mungkin ada caranya, mungkin dapat dikongsikan bersama. Okey, jadinya selalunya school refusal ni tanda-tandanya ia akan keluar sampailah waktu pagi sebelum pergi ke sekolah. Ya. Okey. Jadinya kalau masa ibu bapa akan cuba menangani situasi itu, selalunya emosi sudah tinggi. Kanak-kanak menangis, ibu bapa sudah gagas, adik-beradik pun kan semua kan ke sekolah. Betul. Jadi semua pun memang stres lah. Pressure lah pagi-pagi itu. Tapinya memang penting untuk ibu bapa memahami yang sebenarnya kalau memanglah anak-anak itu memang ada school refusal, bukannya ia sengaja untuk mengeluarkan benda-benda itu. So, memang badannya memang terasa sudahlah rasa sakit perut, rasa mual, rasa tekanan itu memang kuat. Jadi apa yang kita ni perlukan mula-mula adalah untuk fokus untuk menenangkan dulu anak yang ada school refusal ini. Okey. Jadi kita ni perlu bercakap dengan suara yang perlahan lah. Tapi memang susah untuk ibu bapa membuat benda ini kalau sudah gagaskan pagi-pagi itu. Jadi kalau ibu sudah sibuk, mungkin bapa perlu buat. Kalau bapa sudah sibuk, mungkin ibu yang perlu buat. Okay, jadi kita ni mesti validate ataupun akui perasaan dorang itu. Sebab kadang-kadang kalau dorang rasa takut, dorang rasa beruri, dorang indah tahu yang dorang ada perasaan itu. Jadi kita ni perlu berikan nama lah. Alai sekarang ni rasa takut ni kan ke sekolah. Okey, memang kalau mama pun atau bapa pun kalau rasa indah tahu apa kan berlaku di sekolah tu, memang mama atau bapa pun rasa takut. Jadi kita ni normalkanlah. Validate that emotion dahulu. Kemudian sudah dorang ada tenang sikit, baru kita ni boleh berbincang dengan dorang dengan logik. Kalau dorang sudah emosi sudah tinggi, memang logik memang dah masuklah. Betul. Okay. Sudah dorang macam sudah rasa faham sikit. Apa yang penting kita ni cuba berikan pilihan arah dorang. Sebab bagi dorang buat pada masa tu, dorang terasa terpaksa untuk pergi ke sekolah, tapi kanak-kanak soalnya dorang mau ada autonomi. Jadi kita ni boleh bagi dorang pilihan lah. Okey, kali pilihannya, okey, kalau Alai ni mesti pergi ke sekolah kan, Alai mau pergi jalan yang panjang ni kah atau Alai mau pergi jalan yang pendek ni? Mana satu Alai mau pilih untuk kita ni pergi ke sekolah. At least kalau ada tu dorang kita ni berikan dorang perasaan yang dorang tu ada autonomi untuk mengawal situasi dorang itu. Pasal kalau dorang punya emosi itu sudah tinggi, dorang dah dapat kawal, sudah masuk sekolah lagi tah dorang dah dapat kawal. Dorang punya subjek apa dorang mau belajar memang sudah kena khaskan sudah kan. Jadi kita ni perlu beri autonomi itulah. Dan last sekali yang paling penting, sudahnya anak itu sudah masuk sekolah dan ibu bapa perlu in the background di sebalik tabir perlu memahamilah apa sebabnya benda itu berlaku. Okey. Ya, saya rasa dulu tu kalau begini waktu kecil-kecil saya pun mengalami ataupun yalah merasakan perasaan yang sama boleh sekolah lah mana sekolah. Ya. Jadi saya baru faham apa sebetulnya school refusal ini, dan rasanya memang ada salah seorang anak yang mempunyai ragam. Setiap kali kan sekolah esoknya pagi. Jadi saya baru faham. Saya baru faham. Jadi bila ibu bapa perlu mendapatkan bantuan profesional sekiranya bila tadi berhadapan dengan anak-anak macam ni. Jadi kita ni itu macam kurang memahami. Jadi bolehkah ataupun di mana tempat ibu bapa untuk berjumpa pakar ataupun orang yang lebih memahami ataupun yang boleh memberikan info dan juga pengetahuan ini. Okey. Jadinya bila ibu bapa perlu mendapatkan bantuan profesional itu, selalunya kalau ibu bapa rasa mereka tidak dapat menangani situasi itu. Selalunya kalau ia sudah berlarutan selama 2 minggu masih juga tidak dapat menenangkan anak, kadang-kadang sampai ibu bapa pulang yang give up. Dorang pulang membiarkan anak itu di sekolah. Tapi sebenarnya dalam jangka masa pendek mungkin anak itu tenang. Tapinya apa yang kita ni buat adalah kita ni indah mengajar anak itu untuk mengawal emosi ketakutan mereka untuk pergi ke sekolah itu. Jadinya soalnya simptomnya akan menjadi semakin kuat dan ia soalnya akan makin kita ni membiarkan ia akan mengganggu aktiviti harian. Jadinya apa yang kami akan sarankan adalah untuk berjumpa dengan pakar profesional. Soalnya kadang pakar profesional ni ia boleh bermula daripada guru-guru dahulu untuk kita ni memahami apa sebenarnya permasalahan ni. Mungkin ia ada guru yang ia mau jumpa, yang ia mau elak, mungkin ada subjek yang ia takut.
ataupun boleh juga untuk berjumpa dengan pakar psikologi lah. Kalau berjumpa dengan pakar psikologi itu mungkin daripada kami akan cuba memahami lagi macam mana dinamik keluarga itu. Mungkin adakah disebabkan ibu bapa tidak dapat menangani situasi pagi-pagi itu, mungkin perlu ibu bapa perlu diberikan bimbingan kelas khas untuk parenting strategies lah. Ataupun kadang-kadang ataupun kanak-kanak itu sendiri yang tidak dapat mengawal emosi, kita ni perlu lihat untuk bekerja dengan pihak sekolah untuk memberikan terapi kah, macam mana memang memang pihak profesional atau pihak psikologis klinikal memang akan dapat menolong lah. Dan andainya mungkin akhir sekali ya, sebelum kita ni mengakhiri wawancara ini, andainya ada di antara penonton kita di luar sana yang mengalami masalah ini, mungkin dapat tuan kongsikan macam mana untuk menghubungi pakar profesional dalam mengendalikan, ada talian ataupun macam mana, silakan untuk dihubungi. Jadinya kalau untuk ibu bapa yang yang menghadapi permasalahan ini, ada dua option lah. Daripada option yang pertama, kita ni bolehlah untuk pergi ke daripada segi kementerian. So daripada sebab memang ada pegawai psikologi daripada Kementerian Kesihatan, memang ada kaunselor Kementerian Pendidikan. Jadi inilah inilah pegawai yang kita ni mau agak dahululah untuk kita ni untuk kita ni bincangkan apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin ibu bapa sama pegawai-pegawai itu mungkin boleh membuat plan lah atau strategi untuk menangani situasi itu. Okey. Tapinya kadang-kadang ada juga ibu bapa yang mahu untuk pergi daripada segi private lah. Betul. Daripada segi private, memang ada klinik-klinik yang ada mempunyai psikologis atau kaunselor memang akan dapat menolong juga daripada segi memberikan terapi untuk anak itu, untuk mempelajari macam mana mengawal emosi, ataupun daripada segi kelas bimbingan ibu bapa macam saya katakan tadilah. Tadi ada tuan menerangkan ianya sekiranya ianya berlarutan selama 2 minggu. Jadi kita ni boleh berjumpa dengan profesional lah ataupun bagi mereka yang lebih pakar. Biasanya anak-anak school refusal ni ia berlarutan macam mana ni? Kalau macam sekiranya ia on off ataupun masih di selalunya kalau on off kita ni masih pulang boleh kategorikan sebagai school refusal, tapi apa yang bagusnya kalau ia macam kadang-kadang ada, ia kadang-kadang ada. Jadi kadang-kadang kalau yang macam itu, ada baiknya untuk ibu bapa cuba simpan diary atau nota. Kita ni mau lihat catatan apa yang sebenarnya berlaku pada hari-hari yang ia nak pergi sekolah itu. Kalau mungkin lama-lama kita ni akan nampak patternnya lah. Patternnya mungkin kalau ada subjek aneh, kalau ada guru aneh, kalau ada aktiviti yang berlaku di sekolah. Jadi kalau itu kita ni dapat zoom in lah apa permasalahan atau faktor itu dengan lebih senang. Apa yang sesungguhnya yang memayahkan keadaan adalah sesungguhnya kalau dalam 5 hari itu, 5 hari jua ia school refusal. Artinya mungkin isunya tu lebih besar daripada satu aktiviti itu sahaja kan. Jadinya mungkin daripada segi anak-anak, dalaman anak-anak itu sendiri belum pandai mengawal emosi mereka. Jadi kalau macam itulah kita ni perlu untuk bawa dorang terapi secara bermain ataupun counselling lah kalau diperlukan. Jadi komunikasi itu pentinglah sama anak-anak kita ni untuk kita ni lebih mendalami perasaan mereka dan juga mengetahui. Jadi apapun mungkin ada saranan tuan sendiri ataupun harapan tuan sendiri secara ringkasnya. Jadinya apa yang saya mau katakan adalah sebenarnya school refusal ni ia quite typical lah. Ia memang akan berlaku. Especially kalau macam waktu sekarang ni baru buka sekolah. Apalagi kalau anak-anak itu akan menghadapi peperiksaan yang besar dalam hujung tahun ini, memang school refusal itu memang setelahnya akan berlaku lah. So benda ini memang normal. Tapi walaupun yang normal, sebagai ibu bapa kita ni perlu cuba memahami lah. Macam yang puan katakan tadi, kita ni cuba memahami apa yang berlaku di sekolah supaya masa benda itu berlaku kita ni tahu macam mana untuk menangani situasi.
Alhamdulillah. Informasi yang sangat bagus dan juga berguna untuk petani yang mempunyai anak-anak yang ke sekolah ataupun bermasalah untuk datang sekolah dan sebagainya, macam-macam ragamnya. Jadi sebenarnya diorang ini ada kategori-kategorinya. Tapi dengan adanya penjelasan yang telah pun diberikan oleh Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Dainal Azizi dapat membantu petani sedikit sebanyak mengenal apa sebenarnya permasalahan anak-anak petani, dan kalau boleh petani catat. Kalau yang on off itu petani catat. Apa sebab-sebabnya? Mungkin ada buli ke, mungkin ada subjek yang dia suka ke, ataupun mungkin dalam keadaan suasana di sekolah tu kah. Jadi dengan cara-cara tu petani boleh mengetahui pattern-patternnya dan boleh petani berjumpa pakar ataupun guru mereka ya untuk menyelesaikan masalah anak-anak petani yang macam-macam ragam kalau akan ke sekolah tu. Ya, jadi artinya pemerhatian petani untuk lebih nyorang teliti lagi Atul ya, dalam memerhatikan perubahan ataupun tingkah laku yang mungkin terdapat pada anak-anak tani yang mungkin sewaktu kecilnya dapat tani kesan. Tetapi apabila mereka sudah hendak melangkah ke dunia persekolahan, di sana akan ketara sekali tingkah laku yang berubah ya. Jadi perlunya kepekaan petani. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada tamu kita, itu bersama dengan Tuan Haji Muhammad Dainal Azizi bin Haji Mahadi, merupakan seorang pakar psikologi klinikal yang telah pun bersama kita pada pagi ini, Auda.